Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, untuk video kali ini saya ingin memperkenalkan kepada para penonton berkaitan dengan satu perbahasan ilmu yang mana ilmu ini selalu dibincangkan pada tahap pendidikan universiti, khususnya dalam pengajian Islam, iaitu apa? Ilmu perbahasan berkaitan dengan tarikh tasyrik. Tarikh tasyrik, saya ingin kedepankan perbahasan ini kenapa? Saya melihat yang satu perbahasan yang perlu diumumkan, disebarkan kepada pengetahuan umum supaya apa? Supaya masyarakat kita lebih terbuka dalam menerima ataupun menanggapi sesuatu pandangan dalam Islam, satu pandangan dalam lebih kurang satu pandangan dalam perbahasan ilmu Islam. Kenapa? Ini sangat penting supaya kita tidak timbul persepsi-persepsi yang negatif pada orang yang memberi pendapat yang sebenarnya orang itu memang berkelayakan nak bagi pendapat. Okey, baik. Apakah yang dimaksudkan dengan tarikh tasyrik? Tarikh tasyrik secara umumnya, pengertian tarikh tasyrik ialah ilmu yang membahaskan berkaitan sejarah pensyariatan pada zaman Rasulullah SAW dan zaman setelahnya, iaitu zaman apa? Zaman sahabat, zaman tabi'in sehinggalah sekarang. Kemudian apakah kesan perkembangan pada setiap zaman itu kepada pensyariatan itu sendiri? Okey, apa masdar yang menjadi pegangan ataupun sumber yang menjadi pegangan untuk menyelesaikan permasalahan pada setiap zaman tersebut? Contohnya zaman Nabi Muhammad SAW, apakah yang menjadi sumber utama? Kemudian setelahnya zaman sahabat, apakah yang menjadi sumber utama? Kemudian zaman tabi', apakah yang menjadi sumbernya? Zaman tabi'in, apakah yang menjadi sumber rujukan pada zaman itu? Okey. Kemudian juga ilmu tarikh tasyrik juga membincangkan berkaitan para mujtahidin. Mujtahidin ni siapa? Para imam kita yang merupakan orang yang bertungkus lumus, yang memberi sumbangan dalam pensyariatan tersebut, contohnya dalam mengumpulkan ilmu hadis, dalam mengumpulkan ilmu tafsir, dalam mengumpulkan ilmu berkaitan usul fiqh. Contohnya Imam Syafi'i yang mula-mula menulis berkaitan dengan ilmu usul fiqh, dan juga membahaskan kenapa berlakunya perbezaan pandangan antara mazhab-mazhab. Apa puncanya berlaku perbezaan tersebut? Apakah ciri-cirinya? Yang mana yang boleh kita fahami kenapa daripada sudut apakah mereka berbeza? Itu yang dibincangkan, yang ditonjolkan dalam perbahasan tarikh tasyrik. Jadi dengan mengetahui perkara-perkara tersebut, secara automatik kita akan lebih terbuka dan memahami corak berfikirnya para ilmuwan dahulu dan kesan-kesan daripada perkembangan tersebut kepada syariat kita. Contohnya lagi, kita akan faham daripada perkembangan persyariatan kenapa timbulnya pelbagai golongan, contohnya seperti Mu'tazilah, Syiah, Jahmiyah, dan banyak lagi golongan-golongan yang timbul daripada krisis pemerintahan,
daripada perkembangan harakah ilmiah atau perkembangan ilmiah pada zaman tersebut dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya, apakah yang kenapa kita perlu belajar? Kita perlu terdedah kepada ilmu ni supaya kita pertamanya memahami sumber Islam yang asal. Contohnya sumber yang disepakati dan juga sumber yang tak disepakati. Apakah itu sumber yang disepakati? Iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Yang ni 4 sumber ni yang disepakati oleh semua mazhab, dijadikan sebagai sumber untuk mengeluarkan hukum. Kemudian sumber yang tak disepakati. Sumber yang tak disepakati sebagai contohnya istishab, istihsan, masalah mustalah dan juga saddu zara'i. Yang mana yang ni tak disepakati. Kenapa tak disepakati? Yang menggunakan ni bukan maksud kata kaedah ni terus tertolak. Kerana tak tertolak terus, tapi masih boleh digunakan. Kenapa? Kerana ia masih berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan kenapa tak disepakati? Sebab ada seorang golongan yang menolak, ada kaedah ni, ada golongan yang menerima. Yang menolak adakah berdasarkan hujahnya yang tersendiri, dan yang menerima ada juga hujahnya yang tersendiri, dan masih boleh digunakan, masih dengan adanya benda ni, dengan sumber ni, ia masih bermanfaat kepada kita sekarang. Okey, baik. Oleh itu, dengan kita tahu benda tu, kita faham kenapa ulama berbeza, kenapa mazhab Syafi'i berbeza dengan mazhab Hanafi. Yang dominannya yang berbeza. Kerana apa? Kerana mazhab Maliki dan juga mazhab Hanbali lebih menggunakan usul fiqh yang disusun oleh Imam Syafi'i. Dan mazhab Hanafi mempunyai disiplin ilmunya tersendiri dalam mengistimbat hukum, untuk mengistimbat hukum dalam menyelesaikan masalah. Sebab tu dalam ketika di Azhar kami dibezakan dengan Hanafi dengan ghairu Ahnaf. Kalau kita sebagai macam kita sebagai mazhab Syafi'i, kita kata usul fiqh Syafi'i dengan usul fiqh Hanafi, untuk mudah faham. Kalau di negara-negara Arab mereka panggil Ahnaf dengan ghairu Ahnaf. Sebab apa? Sebab di sana dominannya mazhab Hanafi. Di kita di Nusantara dominannya mazhab Syafi'i. Begitulah. Okey, baik. Dengan itu, dengan seterusnya, itu pertama yang kita tahu sumber yang menjadi rujukan, menjadi sumber dalam penyelesaian masalah semasa. Seterusnya, dengan mengetahui tersebut, dengan belajar ilmu tarikh tasyri' ini, kita tidak akan jatuh ke lembah kejumudan ataupun ketaksuban secara membuta tuli. Sebab apa berlakunya kejumudan dan ketaksuban ni? Sebab kita tak terbuka kepada pandangan lain juga. Yang kita tahu, ini sahaja yang ada di dalam perbahasan ilmu. Kita tak terdedah dengan perbahasan, kita tak terdedah dengan imam-imam mazhab lain. Bahkan imam-imam mazhab lain juga diiktiraf keilmuannya, kesarjanaannya. Dan kita tak tahu, kita hanya membincangkan pada fiqh, dan kita tak tahu bahawasanya dalam perbahasan akidah semua mazhab ni sama pada segi akidahnya, yang tak berbeza. Jadi bila kita membincangkan sesuatu ilmu, kita akan lebih terbuka. Kita faham, ulama ni dia bermazhab Hanafi. Jadi apa-apa permasalahan berkaitan dengan fiqh, dia akan sudut menilai pada sumber metodologi yang disusun oleh Imam Hanafi.
Dan begitu juga yang dalam mazhab Syafi'i yang sedia makruf yang kita faham, dia menyelesaikan permasalahan semasa menggunakan metodologi yang disediakan oleh Imam Syafi'i. Itu kepentingan mengetahui tarikh tasyri'. Okey. Kemudian ada satu perbahasan yang menarik berkaitan dengan tarikh itu sendiri. Tarikh maksudnya sejarah, syariah maksudnya pensyariatan. Tarikh, kalau kita bahaskan berkaitan perkataan tarikh itu sendiri, kita akan faham bahawasanya peletakan sesuatu tarikh itu bermula di atas peristiwa-peristiwa besar yang berlaku sepanjang sejarah. Sebagai contoh, sejarah yang pertama ketika Nabi Adam diturunkan, maka ketika itu dijadikan sebagai panduan untuk peletakan tarikh. Kemudian Nabi Nuh AS ketika berlakunya banjir besar, maka ketika itu juga dijadikan sebagai peletakan tarikh. Kemudian seterusnya zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim AS dibakar. Kemudian ketika zaman Nabi Isa AS dibakar, Nabi Isa AS lahir. Ketika Nabi Isa AS lahir itulah diletakkan kalender Masihi. Yang kita dah sebut kalender Masihi kan. Itu semua berdasarkan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita baca sejarah dalam bahasa Inggeris, dia akan sebut BC ataupun AC. BC yakni before Christ. AC maksudnya after Christ. Kita yang dalam bahasa Melayu kita kata selepas Masihi ataupun sebelum Masihi. Itu menunjukkan apa? Peristiwa-peristiwa besar menjadi penanda aras dalam peletakan tarikh sejarah. Begitu juga kita orang Islam, ketika kita nak meletakkan kalender Islam, kita tengok pada apa? Berlakunya peristiwa hijrah. Betul tak? Peristiwa hijrah ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ketika itulah kita ambil dijadikan sebagai kalender Islam. Tahun 1 hijrah, tahun 2 hijrah, tahun 3 hijrah sehinggalah sekarang. Itu dalam pengenalan sebagai tarikh. Bila kita tengok pada tasyri' pula, maka yang macam kita bahaskan tadi, kita melihat kepada pensyariatan pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman tabi', pada zaman tabi'in, pada zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Uthmaniyah dan seterusnya. Dan kita lihat perkembangan dan kita kaji dalam tarikh tasyri' ini, kita kaji kesan-kesan tengok kesan daripada perubahan zaman ni kepada perkembangan syariat Islam. Itulah yang dibahaskan sebuah sikit di dalam ilmu tarikh tasyri'. Sekadar itu dulu untuk pengenalan kita dalam segmen ini. Nanti kita akan bahaskan dengan lebih lanjut perbahasan yang detail dalam ilmu tarikh tasyri' ini. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang tersalah, boleh dihubungi untuk perbetulkan. InsyaAllah kita boleh perbetulkan. Dan kalau nak buat penambahan maklumat, dipersilakan. Okey, sekadar itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.